Salam sejahtera Malaysia, selamat tahun baru. Bakal menjelma tak lama lagi. 2023 bukan lagi tahun untuk jerung rasuah terlepas. BH online 28 Disember. Keputusan Mahkamah Tinggi melepaskan tanpa bebas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi atas 47 pertuduhan berkaitan dana Yayasan Akal Budi 4 September lalu menjadi antara kes rasuah paling menarik perhatian umum pada tahun ini. Kes Presiden UMNO berkaitan tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram antara sorotan utama sejak tahun lalu malah dijadikan modal dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15. Namun Timbalan Pendakwa Rakyat Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar memaklumkan Jabatan Peguam Negara ingin memberhentikan semua prosiding terhadap Ahmad Zahid sekaligus menamatkan perbicaraan bermula 18 November 2019 yang mengambil masa 77 hari. Keterangan daripada 99 saksi pendakwaan dan 15 saksi pembelaan. Tidak kurang menarik perhatian adalah kes menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan yang sampai kini masih gagal memberi kerjasama baik dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Muhammad Adlan dan Peguam Mansur Saad 69 tahun dikehendaki tampil ke SPRM bagi tujuan pendakwaan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek bernilai 10 juta ringgit berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing. Kehilangan Muhammad Adlan dan Mansur sejak Mei yang lalu memaksa SPRM bekerjasama dengan polis untuk menyenaraikan mereka dalam notis merah polis antarabangsa atau Interpol. Imej bekas Menteri Pendidikan pula iaitu Datuk Dr. Razi Jidin turut tercalar apabila dua individu termasuk bekas setiausaha politiknya ditahan SPRM bagi membantu siasatan penyelewengan projek kementerian bernilai RM80 juta membabitkan percetakan buku JKAF untuk prasekolah secara rundingan terus. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kemudiannya mengesahkan Razi akan dipanggil. Program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan atau Penjana Kerjaya turut dicemari skandal rasuah apabila puluhan individu ditahan membabitkan kesalahan tuntutan palsu. Bermula Julai tahun lalu, SPRM bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kesinambungan operasi bersepadu Opsaya melaksanakan tindakan penguatkuasaan lebih luas. Melalui Opsaya 2.0, SPRM menahan 63 individu dengan nilai tuntutan palsu hingga kini dilaporkan lebih 63 juta. Turut mencuri perhatian pada 2023 ialah dakwaan memberi kontrak gentian optik bernilai 214 juta kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia susulan dakwaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Telekom Malaysia Berhad mengeluarkan surat meminta kebenaran mengadakan rundingan terus dengan Opkom Sdn Berhad bagi pembekalan kabel fiber optik bernilai 214.2 juta. Perdana Menteri mendedahkan surat berkenaan dikeluarkan kepada Kementerian Kewangan pada 15 September 2003 ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Manakala anak ketiganya Datuk Seri Mukris Mahathir adalah pengarah Opkom. Ekoran itu Azam berkata, pihaknya meneliti unsur kesalahan rasuah namun mengakui masih tidak mempunyai maklumat lanjut. Turut hangat adalah apabila SPRM membuka kertas siasatan membabitkan aduan dakwaan Perikatan Nasional PN menerima dana wang judi ketika PR15, tetapi pada Mei lalu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said maklumkan siasatan SPRM tidak dapat membuktikannya.
Pada 18 Julai lalu, siasatan SPRM berhubung kecurian mineral unsur nadir bumi RII dijalankan secara haram di Kedah yang mengakibatkan kerajaan rugi turut mengejutkan ramai. Beberapa kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 17(A), Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan mereka juga meneliti Seksyen 7 Akta Pencegahan Rasuah 1988. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor mengesahkan beliau dan semua exco sudah memberi keterangan kepada SPRM. Ia membawa pendakwaan kepada 2 bekas pegawai kanan kerajaan negeri di bawah pentadbiran Muhammad Sanusi pada 20 November, iaitu bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Kedah MBI Kedah iaitu Muhammad Sobri Osman 63 tahun dan bekas setiausaha politik kepada Menteri Besar Muhammad Hilmi Abdul Wahab 50 tahun. Antara kes rasuah yang membabitkan orang kenamaan berstatus VVIP juga menggemparkan negara pada Julai lalu. Apabila seorang penganjur konsert bergelar datuk ditahan SPRM di bawah Akta Pencegahan Pembubahan Wang Haram, Pencegahan Pembianan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Suspek yang juga pemilik rangkaian restoran terkenal India disiasat ekoran kekayaan luar biasa dan turut dikaitkan beberapa rangkaian syarikat terbabit, hiburan, hartanah emas serta industri makanan dan minuman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, panjang lagi. Anda boleh baca laporan ini secara lengkap di bharian.com.my bertarikh 28 Disember 2023. 2023 bukan lagi tahun untuk jerung rasuah terlepas. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tiba-tiba TMJ buat kejutan. Pengumuman ini pastinya mengejutkan bos di Kedah. Sanusi pasti terkejut. Underdog tahun depan. Itu pengumuman dari TMJ. Wow, 28 Disember 2023. Skuad Johor Darul Ta'zim JDT akan tampil sebagai pasukan bukan pilihan dalam saingan Liga Malaysia Liga M musim 2024-25 apabila sepak mula dijadual pada awal Mei. Perkara tersebut dimaklumkan oleh pemilik JDT sendiri iaitu Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau TMJ menerusi komen hantaran perpisahan dengan barisan kejurulatihannya termasuk Esteban Solari serta beberapa pemain menerusi laman sosial pada Khamis. Malah baginda yang juga Tunku Mahkota Johor TMJ memberi bayangan ramai lagi pemain akan keluar dari kelab susulan langkah penjimatan yang dibuat oleh pasukan. Baginda dalam hantaran itu berkata, underdog tahun depan akan ada ramai lagi yang akan keluar dari kelab proses berjimat. Komen Tunku Ismail menerusi komen di Instagram. Terdahulu, Ketua Pegawai Eksekutif JDT iaitu Alistair Edwards memaklumkan beberapa langkah progresif bakal diambil bagi memastikan kelangsungan kelab dapat diteruskan dengan stabil pada masa akan datang. Kelab telah memutuskan untuk mengurangkan perbelanjaan sebanyak 30 ke 40% untuk membolehkan proses tersebut. Katanya, kami tidak akan membelanjakan wang. Kami akan mengurangkan perbelanjaan kami, katanya. Skuad Harimau Selatan pada Khamis membuat keputusan mengejutkan apabila mengumumkan perpisahan dengan Solari. Turut meninggalkan kelab ialah Rodrigo Barrios, Antonio Mateos, Antonio Gavilan, Dr. Leandro Pinheiro dari barisan kejurulatihan. JDT juga ingin mengucapkan selamat maju jaya buat pemain yang akan dipinjam keluar seperti Oscar Aribas, Safiq Ahmad, Safawi Rashid, Akyar Rashid dan Haziq Nazli. Catat JDT menerusi Facebook Johor Sultan Tiger pada Khamis. Malah Tunku Ismail
turut meluahkan kekecewaan susulan sambutan kurang memberansangkan para peminat untuk membanjiri Stadium Sultan Ibrahim SSI di Iskandar Putri, meskipun harga tiket yang ditawarkan hanya RM10. Stadium jarang penuh. Ringgit Malaysia 10 aja tiket terbuka. Apapun kita doa yang terbaik untuk kelab. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong kami, Tita Baginda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysiaku, kita jaga kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita akan tengok adakah JDT akan jadi underdog ataupun JDT tetap menjadi pasukan yang membelasah, yang sentiasa dapat lebih daripada selalunya bila main saja pada penghujung liga pada sesi ini. Selalu 5-0 ke atas, 6-0, 8-0, 12-0, banyak kosong-kosongnya lah. Kita tengok nantilah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.